Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin menerangkan tentang reka bentuk rangkaian. Kami dari kelas HHPP 1032 dari Seksyen 03 iaitu Telekomunikasi dan Rangkaian Komputer dan pensyarah kami Dr. Muhammad Fazli bin Ali. Next. Ali kumpulan kami merupakan Ahmad Syazaruddin bin Johari dan saya iaitu Muhammad Syamil bin Cik Nan, Abdul Barik Hamzi bin Abdul Majid dan rakan sebenarnya takhir saya Muhammad Syafiq Zaril bin Su'id. Okey, kami menyoal didik tentang company Superpower Teknologi Sendian Berhad. Superpower Teknologi Sendian Berhad telah ditubuhkan pada tahun 2005 oleh sekumpulan kaki tangan teknikal yang mempunyai lebih dari 25 tahun pengalaman bidang praktikal dalam pemasangan MNE, bateri bebas penyelenggara asid plumbum tertutup dan perkhidmatan dan penyelenggaraan sistem bekalan kuasa tidak ganggu. MMA ini merupakan satu proses agar syarikat berada dalam keadaan selamat. Sebagai contoh, syarikat perlu perlindungan dari hujan, angin, salji dan matahari dan lain-lainnya dalam keadaan semula jadi. Untuk lebih contoh agak memahami, bangunan tinggi memerlukan lift dan pressure air yang tinggi bagi kegunaan dan keselamatan penggunaan syarikat. Okay, next. Super Power Teknologi Sendian Berhad. Okey, visi company ini adalah menjadi pengeluar MME yang gah di pasaran dunia dan menguasai dalam bidang teknologi ME. Okey, visi ini juga bermaksud mereka memastikan keselamatan mereka adalah canggih dan um, amatlah berguna untuk sesuatu syarikat. Misi syarikat ini adalah menyediakan perkhidmatan profesional yang berkualiti dan nilai integriti untuk pelanggan. Objektif syarikat ini adalah menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan nilai tambah untuk memenuhi permintaan pelanggan mereka di samping memenuhi keperluan pemegang kepentingan mereka dan menjaga tanggungjawab sosial. Pencapaiannya adalah menghasilkan sebuah bangunan yang bercirikan keselamatan dan keselian dalam pelbagai aspek. Antara perkhidmatan lain oleh Superlogic ini adalah perkhidmatan penyelenggaraan pencegahan untuk sistem UPS. Dan akhir sekali, mereka menyediakan penyelenggaraan elektrik MNS. Okey, seterusnya saya akan meneruskan slide ini oleh rakan saya Muhammad Syafiq Zairi. Okey, seterusnya pelan pejabat dan pelan rangkaian. Ini adalah contoh pelan pejabat bagi syarikat ini. Okey, kalau kita dapat lihat, ianya terdapat 5 bilik iaitu server room, technician support department, accounting department, sales department, programming department dan manager room. Okey. Dan kemudian dalam pelan ini ianya terdapat, dan syarikat ini ianya terdapat 11 buah komputer. Satu buah scanner dan satu buah printer. Ianya dalam kalau dapat lihat dalam pelan ini kesemua komputer, printer dan scanner dikawal oleh server room. Okay, next. Okay, topologi. Topologi yang syarikat ini gunakan adalah topologi bintang. Dalam topologi bintang ni, semua komputer disambung ke hub tunggal yang melalui kabel. Okay, hub ini adalah node bagi semua pusat dan ianya bermakna semua node yang lain akan dihubungkan dengan node pusat. Okay, ciri-ciri topologi bintang. Hub bertindak sebagai Okey, ciri-ciri topologi bintang. Hub bertindak sebagai pengulang untuk alih data. Okey, ianya boleh digunakan dengan kabel sambungan getar optik, kabel sepaksi atau twisted pair. Dan ciri-ciri yang terakhir, prestasi rangkaian lancar dan cepat. Okey, next. Okey, kelebihan dan keburukan topologi. Kita lihat dulu kelebihan. Kelebihan topologi, mudah disetup dan mengubah sesuai. Yang kedua, sambungan mudah diselesaikan jika terdapat masalah. Yang ketiga, hub boleh dinaik taraf dengan mudah. Dan keempat, prestasi cepat dengan adanya beberapa node dan trafik rangkaian yang rendah. Dan yang kelima, node yang rosak akan tidak berfungsi, manakala node yang lain akan berfungsi seperti biasa. Manakala keburukannya pula, keburukan bagi topologi bintang,
kos pemasangan yang tinggi. Yang kedua, jika hub gagal berfungsi, seluruh rangkaian akan terjejas kerana hub node bergantung pada hub. Jika hub gagal berfungsi, seluruh rangkaian akan terjejas kerana semua node bergantung pada hub. Dan yang ketiga, prestasi adalah berdasarkan kepada hub yang ia bergantung kepada keupayaannya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Mak Nur Syahzanuddin. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang perkakasan rangkaian. Okey, terdapat 7 perkakasan yang kita dapat dalam gambar ini. Yang pertama adalah rack mount, yang kedua adalah router, yang ketiga adalah single outlet and duplex outlet, yang keempat adalah twisted pair cable, yang kelima adalah server, yang keenam adalah rangkaian komputer peribadi, dan yang terakhir adalah fiber optic cable. Jadi ini adalah anggaran kos yang kita dapat ambil daripada syarikat tersebut, di mana harga router bagi seunit adalah RM450, di mana terdapat satu router di dalam pejabat tersebut, dan yang kedua adalah twisted pair cable, di mana harga seunit adalah RM6.70, di mana pejabat tersebut menggunakan sebanyak 80 meter kabel panjang dengan jumlah RM504 keseluruhan. Yang ketiga adalah server, di mana harga seunit bagi server adalah RM3,000 dengan kuantiti yang digunakan hanya satu unit dan jumlah adalah RM3,000. Yang keempat adalah fiber optic cable, di mana harga seunit adalah RM16.80 dengan kuantiti yang digunakan adalah sebanyak 1 meter dengan jumlah RM16.80. Dan yang keempat adalah rangkaian komputer peribadi, di mana harga seunit adalah RM1,550 dengan kuantiti sebanyak 6 unit dengan jumlahnya adalah RM9,300. Dan yang kelima adalah rack mount, di mana harga seunit adalah RM7,351 dengan kuantiti sebanyak 1 unit dan jumlah masih sama dengan harga seunit. Dan yang terakhir adalah single outlet and duplex outlet, di mana harga seunit adalah RM53.57 dengan kuantiti yang digunakan sebanyak 10 unit dan jumlah adalah RM535.70. Jadi harga keseluruhan bagi perkakasan yang terdapat dalam pejabat tersebut adalah RM48,197.50. Jadi saya akan berikan kepada saudara Abdul Barik Hamzi untuk meneruskan slide. Okay, terima kasih Syazwan. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang perisian rangkaian ataupun networking software. Sekejap ya. Okey, perisian rangkaian mempunyai rangkaian kongsi ataupun perisian rangkaian aplikasi berpusat. Individu boleh mengakses aplikasi sendiri pada setiap komputer. Next. Terdapat dua media penghantaran yang digunakan dalam syarikat ini. Antaranya ialah twisted pair cable yang menggunakan CAT6 dan fiber optic. Seterusnya, akses internet. Akses internet di syarikat ini menggunakan teknologi broadband seperti internet berwayar dan ADSL, iaitu Asymmetric Dial Subscriber Line untuk mengakses internet. Internet syarikat berasaskan konsep dan teknologi internet tetapi untuk kegunaan pribadi. Istilah ini boleh merujuk kepada apa sahaja yang berasaskan web, tetapi untuk kegunaan pribadi biasanya bermaksud aplikasi web kongsi syarikat. Sebagai contoh, adalah perkara biasa bagi syarikat untuk menyimpan maklumat, hubungan dalaman, kalender dan sebagainya pada rangkaian intranet mereka. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.